dah ada bola. Okay, Muhammad Wazi. InsyaAllah lagi 15 saat yang tu lebih kurang. Okay. Alright. Okay, Muhammad Wazi, saya serah Muhammad Wazi dalam sekarang ni saya rasa dah boleh mula dah. Okay, Muhammad Wazi. Baik. Okay. Baik. Terima kasih Saudara Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu lagi untuk forum sesi ketiga yang merupakan anjuran daripada Sekretariat Palestin Malaysia untuk sama-sama kita membahaskan satu topik yang tidak kurang pentingnya dalam perjuangan kita untuk rakyat Palestin. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan dengan 3 ahli panel yang hebat-hebat belaka. Yang pertamanya kita perkenalkan Saudara Syaril, Pengerusi Persatuan Kalimah Negeri Johor. Saudara Syaril, boleh dengar saya? Boleh dengar ya? Okey, kemudian yang kedua, dengar Okey, kemudian yang kedua Saudara Saiful Siddiq, seorang penganalisis politik yang juga tidak asing dalam arena politik Malaysia. Saudara Saiful, boleh dengar saya? Alhamdulillah, boleh. Boleh Okey, kemudian ahli panel yang ketiga Saudara Abbas yang merupakan Ketua Pemuda Amanah. Saudara Abbas, boleh dengar saya? Alhamdulillah, dengar. Jadi kita boleh berlangsung dengan jayanya insya-Allah pada malam ini demi manfaat untuk rakyat Malaysia yang mengasihi, yang mencintai Al-Quds, yang merasa solidariti bersama-sama dengan rakyat Palestin. Untuk permulaannya, umum mengetahui isu Al-Quds tidak lagi terhad kepada sebuah masjid di dalamnya yang dinamakan Al-Aqsa, namun turut menjangkau kepada isu tanah negara rakyat Palestin secara keseluruhannya. Saban hari kita didendangkan dengan kekejaman Zionis Israel yang secara angkuh melanggar perjanjian Oslo 1993, merampas tanah rakyat Palestin, membuka penempatan haram dan pencabulan hak asasi. Situasi ini amat menyedihkan hati kita kaum muslimin terhadap nasib yang menimpa Al-Quds dan rakyat Palestin. Maka sesuai dengan kehadiran Ramadan pada tahun ini di mana seluruh umat muslimin meraihkan bulan ini dengan pelbagai kegiatan bersifat spiritual, selayaknya isu Al-Quds turut diangkat di dalam bulan ini secara khusus untuk menyemarakkan semangat kita agar tidak berhenti berjuang untuk melihat kemerdekaan Al-Quds pada satu hari nanti. Jadi hadirin hadirat sekalian, topik malam ini akan membicarakan tentang dilema sekaitan gerakan mukawamah ataupun resistance, nak sebut pun payah, resistance, perlawanan, ini perlawanan dan perjanjian damai antara Israel dan Palestin. Dia antara in between, kita nak melawan ataupun nak berdamai. Satu topik yang tak kurang hebatnya dalam menangani isu rakyat Palestin. Jadi sebagai mukadimahnya, saya lanjutkan kepada Saudara Syahril. Boleh Saudara Syahril Boleh insyaAllah. Boleh Okey. Okey, Cik Syahril, masyarakat antarabangsa kelihatan cakna terhadap ketegangan di Timur Tengah, terutamanya sekaitan isu Palestin dan Israel. Jadi sejarah telah mencatatkan beberapa siri usaha untuk meredakan ketegangan ini, salah satunya melalui perjanjian damai. Kalau bolehlah kita nak imbas balik lipatan sejarah untuk pengetahuan umum, boleh saudara huraikan sedikit sebanyak tujuan proses perjanjian damai ini diadakan, dan kalau boleh nyatakan beberapa contoh siri perjanjian ini dalam lipatan sejarah sejak tahun 1967. Dipersilakan Saudara Syahril. Terima kasih kepada moderator pada malam dan akhwan wa akhwat serta para penonton yang dikasihi sekalian. Kalau kita lihat perjanjian damai yang dipanggil pada peacemakers atau the Treaty of Peace
Dia ialah perjanjian damai di mana melibatkan kedua pihak, sama ada negara ataupun pihak yang bermusuhan, sama ada kerana negara yang menamakan satu peperangan atau juga satu permusuhan di mana mereka meletakkan senjata atau pertempuran sama ada sementara atau kekal. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kalau kita lihat sejarah damai ini melibatkan beberapa siri. Pada awalnya apabila pada tahun 1967, kalau kita lihat resolusi 242, iaitu di mana setelah perang 6 hari yang tercetus di Timur Tengah, di mana Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan satu resolusi, iaitu dipanggil resolusi 242. Di mana resolusi tersebut menyebabkan balik seluruh daripada daerah pendudukan yang dudukinya di tanah Palestin demi dan juga diminta kepada kerajaan Israel demi menghormati kedaulatan serta kemerdekaan negara Palestin sendiri. Hingga saat ini kalau kita lihat, itu resolusi 242 ini sering dipakai oleh dunia demi sebagai satu landasan perjanjian damai antara Palestin dan Israel. Yang keduanya kalau kita lihat pada tahun 1978, iaitu antara Mesir dan Israel itu sendiri. Di mana zaman itu, ketika itu ialah Jimmy Carter telah berbincang, telah membuat perjanjian damai bersama Presiden Mesir ketika itu Anwar Sadat. Dan di bawah bincang ini di Camp David. Dan di Camp David itu mereka telah membuat satu perjanjian di mana Israel telah menarik tentera-tenteranya di Gunung Sinai dan juga di Kuala Palestin iaitu Barat. Kalau kita lihat tahun yang berikutnya itu tahun 1979 di mana antara perjanjian damai Israel dan Arab juga tercapai di mana mereka telah menarik tentera-tentera mereka apabila ada beberapa siri peperangan pada 3 tahun tersebut. Dan kemudian kalau kita lihat beberapa siri yang tersebut dan kita paling terkenal sekali ialah perjanjian damai kita panggil Oslo. Di mana perjanjian ini satu perjanjian yang disetujui di Oslo di Norway pada tanggal 20 Ogos 1993 yang telah ditandangi oleh perwakilan-perwakilan itu di pihak Palestin, Israel dan ditandangi di Washington DC. Di mana yang dihadiri oleh Presiden Palestin ketika itu Mahmud Abbas dan saksikan oleh Warren Christopher daripada Amerika Syarikat. Dan kalau kita lihat perjanjian ini telah berlaku tahun berikutnya, kita lihat iaitu pada tahun 1995 dan 1993 Israel dan PLO telah bertemu secara rahsia. Kalau kita lihat dalam media kurang didedahkan perjanjian ini dan ia berlaku di Norway. Dan berikutnya pada tahun kita lihat Bill Clinton telah menjadi orang tengah pertemuan antara Presiden Israel ketika itu Ehud Barak serta Yasser Arafat di Camp David juga. Dan seterusnya kalau kita lihat pada tahun 2007 iaitu persidangan di mana mereka telah menjadi tuan rumah di sebuah akademi laut Amerika Syarikat di Annapolis, Maryland. Ketika itu intifadi persidangan ialah antaranya Palestin inginkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara. Yang keduanya pelarian Palestin diberikan hak untuk pulang ke tanah mereka balik. Yang ketiganya persepadanan diperbaiki semula, penempatan dan bekalan air punca sungai juga diminta agar diserahkan balik kepada pihak Palestin. Dan seterusnya keselamatan dan tembok keselamatan tidak seperti sekarang, iaitu di mana penduduk Palestin bebas keluar masuk di tanah air mereka sendiri. Dan kita lihat pada perjanjian ini beberapa NGO Zionis Israel telah tidak bersetuju dengan perjanjian damai Oslo ini. Jadi mereka cuba membatalkan persidangan Annapolis ini. Dan seterusnya kita lihat yang terkini itu pada tahun 2020 ini kita panggil perjanjian damai Deal of Country.
yang berlangsung pada 28 hari bulan Januari 2020, dia dipanggil sebagai wawasan untuk keamanan. Dan apa yang mereka minta pada ketika ini ialah penempatan sementara dan haram yang dilakukan oleh kerajaan Israel hendak diambil oleh Israel sepenuhnya tanpa menyerah balik kepada Palestin. Ini antara perjanjian damai yang cuba diketengahkan oleh kedua pihak, itu Israel dan Palestin, dan akhirnya pihak Palestin tidak menang pada ketika ini. Ana rasa itu saja yang Ana boleh dapat kupaskan sedikit sebanyak tentang perjanjian damai pada malam ini, insyaAllah. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua, insyaAllah. Baik, terima kasih Encik Syaril di atas penjelasan yang agak komprehensif sekaitan tentang usaha-usaha sebelah Palestin, Israel dan juga pihak Barat dalam usaha untuk mendamaikan di antara dua pihak ini. Namun kita pergi kepada saudara Saiful. Ya. Seperti yang dinyatakan oleh saudara Syaril tadi, usaha perjanjian ini berlangsung dari satu tempat ke satu tempat, dari satu tarikh ke satu tarikh, seperti tidak ada muktamadnya. Pada pandangan saudara, mengapakah perjanjian damai seperti ini sering menemui jalan buntu dan dilihat setengah-setengah kita akan melihat ini suatu yang berat sebelah ataupun unfair kepada satu pihak, terutamanya pada rakyat Palestin, memberi kelebihan kepada Zionis Israel, memberi kelebihan kepada Barat, something like that. So, boleh saudara Saiful huraikan, mengapa jadi macam ini? Ya. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk kita melihat dilema, apa yang dikatakan dilema ini, kita perlu melihat ke belakang apakah yang mendasari, dan kita perlu melihat setiap aktor-aktor di dalam konflik Palestin Israel ini sebenarnya apakah perspektif ataupun budaya politik yang mereka anuti. Itu sebenarnya yang perkara asas yang perlu kita selidiki. Kerana setiap budaya politik yang mereka amalkan adalah bergantung ataupun berdasarkan pada ideologi yang dianuti oleh mereka. Dan kita dapati di sini terdapat dua jenis budaya politik ataupun ideologi, iaitu satu yang mewakili Palestin atau umat Islam itu sendiri, dan satu lagi pihak Zionisme. Izinkan saya membaca sedikit definisi budaya politik yang ada dalam kajian sains politik, bahawa yang didefinisikan oleh L. Diamond, budaya politik adalah kepercayaan, pengetahuan, sikap, perasaan, nilai, sentimen, cita-cita, emosi dan taksiran rakyat mengenai sistem politik negaranya. Dan menurut Oxford Consensus Dictionary pula, political culture ni, budaya politik ini dilihat sebagai suatu sistem sub-budaya dalam konteks wilayah, agama, kelas sosial, bahasa, kumpulan, sebaya, institusi dan sebagainya. Sub-budaya ini juga yang boleh menyebabkan perbezaan dan mungkin menjadikan punca perpecahan di dalam sebuah masyarakat itu. Maka kita lihat dulu aktor pertama di sebelah Islam, itu di sebelah Palestin dulu. Konsep ummah, di mana Islam ini memastikan bahawa kita menghormati sesama iman, iaitu sesama Islam, juga kita menghormati sesama manusia, jadi di segi kemanusiaan itu. Itu pegangan di antara budaya politik yang diamalkan dalam Islam. Kemudian di samping itu kita juga mesti melihat bahawa ada ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penegasan agar kita berhati-hati apabila kita deal ataupun kita berurusan dengan Yahudi. Seperti ayat jangan kamu menyangka bahawa Yahudi dan Nasrani akan reda terhadap kamu, lan tarda. Lan di nafi abad, nafi yang selama-lamanya. Kemudian kalau kita salat dalam surah Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Mereka yang telah beri nikmat dan bukan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan orang-orang yang sesat. Dua yang dimurkai dan sesat inilah mewakili Yahudi dan Nasrani. Walaupun dalam Islam itu tidaklah mutlak bahawa sikap perumusan itu kita ambil sepanjang masa. Kerana di dalam Islam dibagi kepada kafir harbi dan kafir zimmi. Ini kita lihat. Kemudian dalam Islam ada konsep difa', konsep mempertahankan negara. Ada pula konsep bahawa mencintai negara itu ada sebahagian daripada iman. Jadi budaya politik ataupun pegangan ideologi di kalangan Islam itulah yang kita pegang dalam kita berurusan dengan yang bukan Islam. So kita lihat pula apakah budaya politik yang dipegang oleh Zionisme.
mereka mengambil satu konsep bahawa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Dan memberikan istilah pada non-Jui atau non-Yahudi iaitu Gentile. Dalam bahasa Inggeris Gentile. Dan lebih kasar lagi dikatakan bahawa kita adalah goyim, iaitu kafir, atau ada setengah-setengah beranggapan oleh sebagai lembu. Dan kita lihat doktrin asas inilah yang membuatkan bahawa menimbulkan bibit-bibit chauvinistik atau egoistik di kalangan orang-orang Yahudi dalam dia berurusan dengan non-Yahudi. Dan termasuk dalam kitab mereka, dalam kitab Bab Hakama, menyatakan bahawa menipu seseorang yang bukan Yahudi itu adalah diizinkan. Maka kita tahu, kita lihat sekarang bahawa doktrin ataupun budaya politik yang saling bertentangan inilah yang menyebabkan kita sukar untuk mencapai satu kesepakatan. Okey? Jadi susah. Kalau mereka beranggapan kita ni Gentile, goyim, lembu, bagaimana kita nak mencapai satu persetujuan? Dalam keadaan bahawa dua demand yang saling bertentangan juga, iaitu di sebelah Palestin, mereka inginkan hak untuk mereka berada di dalam tanah air mereka, untuk mentadbir, untuk mencapai kemerdekaan, dan samping untuk menyekat pengambilan tanah-tanah milik mereka oleh orang Yahudi. Di sebelah pihak Yahudi pula, mereka berjuang kerana penambahan dari segi populasi Yahudi yang masuk ke dalam tanah Palestin, mereka membutuhkan lebih tanah. Dari segi itu kita lihat dari semasa ke semasa bahawa banyak tanah-tanah milik Palestin yang telah dicerobohi oleh orang-orang Yahudi. Jadi kesimpulan yang saya ingin mulakan di sini bahawa kedua-dua budaya politik yang berbeza dan saling bertentangan itulah yang membuatkan kita seperti apa yang berlaku sekarang. Tidak pernah mencapai satu titik temu di antara Palestin dan Israel ini. Itu saja buat masa ini. Okey, terima kasih Cik Saiful atas penerangan yang begitu menarik. So, ini untuk sekian kalinya kita yang awam mendengar satu penjelasan bahawa perbezaan yang menjadi dasar di antara Palestin dan juga Israel adalah sekaitan tentang budaya politik yang dibawa. Kita boleh katakan bahawa Palestin itu merupakan salah satu, kalau kita anggap sebagai satu blok Islam, manakala Israel itu membawa blok Zionism dia yang ada semangat ketuanan begitu. Dan kita sedia maklum perangai orang-orang Zionis ini begitu. Mereka itu tuan, orang lain semua adalah hamba. Jadi kita boleh bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Cik Saiful. Saya nak pergi kepada saudara Abbas. Akhirnya perjanjian damai yang ditaja ini, baik daripada Amerika ataupun daripada Kesatuan Eropah, akhirnya tidak menterjemahkan suatu solusi yang konkret. Dan barangkali orang Palestin secara dalaman mereka merasa agak tertekan, tidak gembira, tidak puas hati atas perkara ini. Akhirnya tahu dalam lipatan sejarah, dan untuk pertama kali barangkali orang Melayu di Malaysia ini mendengar kalimah ini panggil intifada, ataupun kita kenali sebagai intifada pertama yang dicetuskan di antara tahun 1987-1993. Jadi pada pandangan saudara Abbas, mengapa orang Palestin setelah melalui beberapa siri perjanjian damai yang tidak menemui satu solusi yang baik, bangkit pada waktu itu diterjemahkan dalam intifada yang pertama? Boleh saudara Abbas ulas? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat moderator kita, saudara Muhammad Iswadi, panelis, saudara Saiful, saudara Syahril, yang saya kira sangat-sangat matang dalam berbicara soal isu Palestin ini, perjuangan rakyat Palestin dan sebagainya. Saya mulakan dulu bicara saya dengan satu potongan ayat Quran yang menjadi asas, sebenarnya menjadi asas perjuangan dan juga menceritakan, boleh ditafsirkan dengan pelbagai cerita. Dan ayat ini tadi disebut oleh saudara Saiful tadi, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahud, tidak akan redha bangsa Yahudi dan Nasrani itu sehingga kamu mengikutinya. Ayat ini di surah Baqarah 120 ini adalah satu yang Allah turunkan kepada kita, menyedarkan kita bahawasanya ini sebenarnya asas perjuangan Palestin itu sendiri. Kalau kita dapat terapkan dia atau kita tafsirkan ayat ini seperti mana yang saya sebut tadi, land itu adalah land abadah. Dia akan land yang sampai bila-bila, land abadah, bila-bila pun dia akan tidak akan reda. Maka dah sudah tentulah dengan karakteristik Israel, Zionis Israel itu sendiri, ya, yang merasakan mereka itu adalah satu golongan kaum yang sangat suci,
kiriman Tuhan dan sebagainya, dan menidakkan bangsa-bangsa lain termasuklah agama Muslim yang menjadi tuan tanah yang sebenar di bumi Palestin itu sendiri. Mana-mana negara kalau kita lihat apabila ada tekanan, khususnya apabila negara mereka, tanah mereka dijajah, dengan mereka itu hak mereka dirampas, mana-mana negara sekalipun, pastinya mereka akan voice out, mereka akan keluar, mereka akan menunjukkan ketidakpuashatian mereka tentang apa yang terjadi pada nasib mereka, terutama di tanah mereka sendiri. Dan inilah yang terjadi di Palestin. Kalau kita lihat pendudukan Israel pada 1948 sehinggalah tahun 1987 berlakunya intifadah. Intifadah ni saya cuba juga di sini, saya tak jumpa dalam bahasa Melayu dia apa intifadah ni. Dia memang special word, intifadah ni. Jadi berlakunya intifadah itu disebabkan hak orang Palestin itu sendiri dijajah, dicabul oleh Zionis Israel dengan mereka cuba masuk menjajah dan sedikit demi sedikit. Dan kita lihat ketika itu dia dah sampai ke tahap dataran tinggi Golan melalui Syria pun dah masuk sedikit, dan itu dengan Mesir pun ada masuk sedikit ketika itu, dan akhirnya mereka ini bangun. Dan satu lagi faktor utama mereka terpaksa melakukan ataupun mengadakan intifadah ini ialah mereka berseorangan. Tiada pembelaan daripada Liga Arab, tidak ada suara pembelaan daripada Saudi dan sebagainya, tidak ada pembelaan daripada negara OIC yang hanya OIC sahaja dan sebagainya. Oleh kerana mereka merasakan mereka perlukan perhatian dunia pada ketika itu, intifadah ini, maka mereka lakukan satu gerakan intifadah supaya dunia tertumpu kepada gerakan ini, dan mereka dapat menyatakan ketidakpuashatiannya, dapat menyatakan bahawasanya apa yang dilakukan, kezaliman, penjajahan oleh Zionis Israel ini dapat perhatian khusus daripada dunia ketika itu. Dan alhamdulillah dengan cara itu kita tahu intifadah. Satu dunia tahu pergerakan ini. Satu dunia tahu apa yang terjadi pada tanah Palestin pada ketika itu 1987. Dan masa yang sama nyata terang lagi bersuluh negara-negara Arab menyembunyikan diri, berdiam diri tentang nasib sahabat-sahabat kita, saudara mereka juga di Palestin. Inilah yang menyebabkan sebenarnya faktor utama. Dua faktor. Yang pertama sekali bagi saya, ini pandangan saya, pertama sekali adalah apabila mana-mana negara sekalipun, apabila negara itu dijajah, rakyat merasakan dizalimi, rakyat merasakan hak mereka dicabuli, mereka akan voice out, mereka akan keluar, mereka akan menunjukkan ketidakpuashatian mereka, dan mereka akan melakukan gerakan. Di mana dunia pun sama gerakan ini. Dan yang keduanya, apa yang berlaku di tanah Palestin, bayangkanlah tidak ada satu negara Arab sekalipun yang membantu mereka untuk menyelamatkan tanah air mereka. Sedangkan dalam Islam kita ada tanah suci, Mekah, Madinah, dan kita jangan lupa kita ada tanah suci satu lagi di Palestin, iaitu di Masjid Aqsa. Tetapi kenapa negara Arab hanya tertumpu kepada Masjidil Haram dan Madinah saja, sedangkan Masjidil Aqsa juga adalah satu lagi tanah suci orang Islam, dan negara Arab mengambil sikap berdiam diri, dan disebabkan inilah berlakunya intifadah. Pada pandangan saya, intifadah adalah satu suara rakyat supaya satu dunia mendapat perhatian daripada satu dunia apa yang terjadi sebenarnya di negara Palestin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Saudara Abbas. Menarik apa yang Enta cuba kupaskan tadi. Rakyat Palestin terpaksa bangun dan bangkit untuk memberitahu dunia bahawa kami ini ditekan, kami ini dizalimi, kami ini ditindas oleh penjajah Zionis Israel. Maka berlakulah intifada pertama. Dan kerana intifada pertama ini, kalau boleh saya nak pergi kepada saudara Syahril, selepas beberapa tahun rakyat Palestin dengan intifada pertama, yang kita ketahui dahulu masa kita kecil-kecil, barangkali pada tahun 1993 tu saya pun muda lagi, dan ni pun muda juga, kan? Yang kita tahu waktu tu orang Palestin kalau tengok berita, demo, mogok, boikot dan batu. Kita ingat lagi kan? Apabila orang Palestin kalau berlawan dengan orang Israel, dengan tentera Israel, demo, mogok, boikot dan batu. Inilah orang Palestin pada waktu itu perjuangannya dengan melawan tentera Zionis. Namun kita dapat lihat akhirnya intifada pertama ini telah expand kepada fasa kedua. Yang inilah kawan-kawan saya kata, malam ni budak wazi nak cerita perang. Okay, kebangkitan bersenjata
ataupun yang dikenali sebagai Intifada kedua. Kalau dalam kamus orang Israel, kamus Zionis Israel, mereka mengatakan Intifada kedua ini bermula pada September tahun 2000. Kira-kira 20 tahun dulu. Untuk sekian kalinya melalui Intifada kedua ini, pada 10 Februari tahun 2002, roket pertama Al-Qassam telah mendarat di Israel yang dilancarkan dari bumi Gaza. Dan perlawanan ini berterusan hingga ke hari ini. Saudara Syahril, bagaimana saudara mencerap perkembangan ini? Daripada batu, akhirnya kepada the real weapon oleh orang Palestin melawan penjajah Israel. Bagaimana saudara Syahril? Terima kasih kepada moderator Tuan Wazi dan sahabat sekalian. Sebelum Ana lanjutkan mengenai intifada yang kedua ni, izinkan Ana membaca sedikit surah Quran, tafsir surah Quran, iaitu surah Al-Imran ayat 28, di mana maksudnya ialah dan siapa yang melakukan larangan yang demikian, maka jadilah dia mendapat perlindungan daripada Allah dalam satu apapun. Kecuali kamu hendak menjaga diri dari satu yang bahaya yang dikatakan dari pihak mereka, iaitu yang kafir itu. Surah Al-Imran ayat 28. Kalau kita lihat perkembangan intifada yang pertama hingga yang daripada kita lihat penggunaan demonstrasi mogok, akhirnya bersenjatakan batu dan kemudian sedikit perkembangan tan bersenjata. Di mana kita lihat mereka tidak mampu berterusan demo, mogok dan bersenjata batu saja. Mereka nak mempertahankan tanah mereka. Macam bagaimana mereka nak pertahankan keluarga mereka, bagaimana mereka mempertahankan masyarakat mereka dan sebagainya. Inilah mungkin cara yang mereka dapat mempertahankan diri mereka, tanah yang mereka, agama mereka dengan bersenjata. Dan ideologi ini kalau kita lihat ialah sebagai satu peperangan sebenarnya. Walaupun kita panggil sebagai konflik bersenjata, tapi ialah salah satu peperangan. Tiada peperangan yang hanya bersenjata batu saja. Mesti senjata bertemu senjata. Dan kalau kita lihat perkembangan daripada intifada pertama tadi yang dijelaskan oleh Saudara Abbas, kemudian kita lihat intifada kedua ni melalui dengan bersenjata, di mana kita lihat roket-roket ini pergi jauh sampai ke Tel Aviv dan sebagainya. Dan bukan saja menyerang tentera Israel, malah ada juga masyarakat awam. Kalau kita lihat dan perkembangan ini makin lama makin baik kerana tentera Palestin, pihak Hamas dan sebagainya, mereka ini dapat penajaan daripada negara-negara luar yang pro kepada mereka. Di mana kalau kita lihat penggambaran ini dengan bersenjata ini, pihak Syaitan Akbar, kita panggil Syaitan Akbar itu Amerika dan Israel, mengelakkan mereka ini seperti Hamas dan sebagainya ini sebagai pengganas. Walhal mereka mempertahankan tanah air mereka. Jadi bagi Ana ini adalah satu bagi Ana sebagai satu kepada Israel, andai kata kamu menghantar kami senjata, kami melawan kamu dengan senjata. Itu adalah kepada segi pihak Palestin. Kita lihat tadi disebutkan oleh Saudara Abbas, intifada pertama itu dalam sekitar tahun 2000 dan 2002 dengan lancarkan roket pertama Al-Qassam, dipanggil Al-Qassam. Dan terkini kita lihat senjata daripada negara luar, Iran dan sebagainya, mereka membawa senjata ini daripada pelbagai cara, melalui bawah tanah, mengoret lubang dan sebagainya di bawah tanah demi menyerang tentera Israel. Ana rasa itu saja yang Anan. InsyaAllah kita akan teruskan dengan penulisan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Syahril. Menarik apabila Saudara Syahril menyebutkan bahawa perkembangan ini daripada batu kepada senjata dan rakyat Palestin akhirnya tidak lagi berseorangan. Intifada pertama tercetus menurut pandangan Saudara Saiful kerana berseorangan.
minta maaf daripada saudara Abbas kerana berseorangan. Sekarang bila rakyat Palestin bangkit melawan Israel dengan bersenjata, kali ini dipercayai orang-orang Palestin mendapat bantuan daripada negara luar. Encik Saiful, bila orang Palestin mula melawan Israel dengan senjata, telah menimbulkan kegemparan kepada bumi Palestin itu sendiri. Tel Aviv terutamanya, wah, orang Palestin dah ada senjata. Roket mereka dah masuk Israel. Tak pernah mereka bayangkan bahawa Palestin boleh pergi sejauh ini. Amerika juga kaget, terkejut apabila sekutu mereka dipala dengan senjata. Kita nak tanya saudara Saiful, perlawanan daripada rakyat Palestin ini melanggar undang-undang antarabangsa atau tidak? Barat melabelkan gerakan perlawanan mukawamah daripada rakyat Palestin ini sebagai satu tindakan teroris. Kami nak berdamai, kamu hentak kami dengan senjata. Pandai dia buat senjata, dia spin tu. Macam mana saudara? Macam mana anda melihat hal ni? Ya, terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya perlawanan dari segi persenjataan ini bukan dimulai pada intifada pertama dan kedua. Kalau kita telusuri sejarah perjuangan gerila Palestin, kalau disebut gerila dulu zaman Yasir Arafat lagi, mereka telah mulakan perlawanan bersenjata dengan dibantu oleh ketika itu berbaskan di Jordan, kemudian ada di Syria dan sebagainya. Tetapi malangnya Yasir Arafat seperti telah dilunakkan proses normalisasi hubungan dengan Israel melalui perjanjian-perjanjian tadi. Dan lebih lagi tragisnya ialah bahawa melalui perdamaian itu tugas untuk mengekang penentangan atau perlawanan rakyat Palestin itu diserahkan kepada Yasir Arafat, PLO, bukan lagi Israel secara direct. Jadi bagi orang-orang yang tidak setuju tentang perjanjian damai ini, mereka melihat bahawa Yasir Arafat seolah-olah seperti pengkhianat. Maaf, pengkhianat, orang dah tak ada, tapi kita sebut fakta sejarah. Dan kita lihat bahawa sikap negara-negara yang telah disebut oleh saudara Abbas tadi, negara-negara Arab, bukan sahaja tidak membantu, mereka sebenarnya menjadi ejen-ejen untuk menekan gerakan perlawanan ini. Seperti yang berlaku di Jordan, kemudian di Mesir sendiri, dari perjanjian ditutupnya Rafah, ditutupnya sempadan-sempadan. Ini persoalan yang ditanya oleh Tuan Moderator, adakah resistensi atau perlawanan ini melanggar undang-undang antarabangsa? Kalau kita lihat sejarah selama lebih kurang 70 tahun, mereka menderita, mereka dirampas haknya, dinafikan, diusir dari tanah yang mereka sendiri. Hanya orang-orang yang tak ada akal, fikiran yang waras yang mengatakan mereka ini telah melakukan satu kesalahan. Kerana nak ikut apa, nak ikut kayu ukur apa pun. Kalau nak ikut resolusi PBB, dalam resolusi PBB 37/43 mengatakan setiap orang berhak melawan pendudukan dengan menggunakan segala cara apa yang mungkin, termasuk perjuangan bersenjata. Jelas PBB. Mereka ini hanya membuat difak, membuat pertahanan, mempertahankan hak mereka. Apakah ini dinamakan jenayah atau teroris? Sebaliknya kita lihat apakah tindakan Israel pula. Israel lah sebenarnya teroris, state terrorism, teroris yang mempunyai sebuah negara walaupun negara itu kita tak pernah iktiraf. Penubuhan negara itu juga merupakan satu bentuk teroris secara atas kertas dengan bersekongkol dengan kuasa-kuasa besar. Tiba-tiba 1948 wujudnya negara Israel dalam peta dunia. Itu satu tindakan teroris walaupun bukan bersenjata, tapi teroris dari segi atas kertas. Mereka menyerang, membunuh wanita, kanak-kanak, menolak perumahan milik Palestin dengan jentolak dan menghalau. Itu tindakan teroris, state terrorism. Dan mengkhianati perjanjian. Mengkhianati perjanjian ni pun bentuk teroris juga. Ganas, dia tak kira. Dia ngangguk, dia sign, tetapi belakang cerita lain. Jadi tak gunanya mengadakan perjanjian. Kita lihat selepas deklarasi prinsip-prinsip September 1953 iaitu sebahagian daripada perjanjian Oslo, suasana di Palestin bukan bertambah baik, ia bertambah teruk dari segi ekonomi, sosial dan hal-hal kebudayaan.
kita baru berapa 2 bulan PKP pun kita dah resah, nak pergi sini nak kena catat, nak kena tutup. Ini Palestin dah berpuluh tahun, berpuluh tahun nak pergi masjid pun daftar, kena buat minta kebenaran. Inilah bentuk teroris yang kita patut letakkan gelaran itu kepada Israel, bukan pejuang-pejuang Palestin. Kita lihat September 1953 perjanjian Sultan ditandatangani. Kita lihat apa yang jadi. Pada tahun 2000, iaitu selepas 7 tahun Oslo, Israel bukan bertambah yang dalam perjanjian katakan bahawa mereka akan keluar daripada tanah Palestin dalam masa 5 tahun, khususnya di tepi barat dan di Gaza. Tetapi selepas 7 tahun perjanjian Oslo ditandatangani, 80% kawasan di tepi barat dan Gaza telah dikuasai oleh Israel, dan penduduk telah mencapai lebih daripada 50,000 penduduk Yahudi di tanah-tanah yang berikut. Jadi ini kita lihat di mana yang dikatakan bahawa siapa yang teroris sebenarnya, siapa yang teroris mengikut acuan. Dan sehingga pada kita lihat 1922 saja, Yahudi yang tadinya berjumlah 80,000 orang, menjelang selepas Perang Dunia Kedua, Yahudi telah meningkat sebanyak 600,000 penceroboh lah, kita ambil penceroboh masuk dalam tanah Palestin. Siapa yang teroris kat sini kan? Kemudian kita lihat bahawa kalau nak diletakkan acuan PBB ataupun perundangan antarabangsa untuk menilai konflik Palestin dan Israel ini, kita lihat piagam PBB. PBB ini telah berlaku reformasi selepas Perang Dunia Kedua, di mana bersepakat supaya mereka cuba meminimumkan ataupun mengelak sebarang konflik bersenjata di kalangan semua negara-negara ahlinya. Dan dalam piagam PBB, asas pembentukan PBB memberi hak kebebasan untuk menentukan masa depan sendiri rakyat negara itu. Apakah Palestin dapat hak itu sekarang? Apakah Palestin boleh menentukan hala tuju ataupun apa bentuk pemerintahan, bagaimana nak menentukan apakah perundangan apakah sistem ekonomi, semuanya tidak diberikan dan dinafikan oleh Israel dan didukung oleh kuasa-kuasa besar seperti Amerika dan British. Itu saja. Sekian. Kalau lebih lama Cik Saiful bercerita tentang pelanggaran Israel yang menuduh orang Palestin ni sebagai teroris, boleh naik angin kita ni. Sabar. Okey, apa ni Saudara Abbas? Okay. Kita try to evaluate, cuba untuk melihat persepsi masyarakat antarabangsa dalam hal ni. Saya rasa tak kurang juga orang Malaysia pun barangkali akan berbelah bagi. Perlawanan rakyat Palestin ini adalah keganasan. Manakala satu pihak menganggap ini perjuangan suci, melawan tiran, melawan penzalim. Saya cuba selidik Israel punya website, masuk kat dalam intelijen Israel punya website, diorang terbuka. Israel secara terbuka melabelkan 3 kumpulan mukawamah, 3 kumpulan resisten ini sebagai pengganas. Ini Israel. Pertama Hamas, yang kedua Jihad Palestin, yang ketiga Hizbullah. 3 kumpulan ini pada Israel pengganah. Dalam laman web yang sama, Israel melabelkan ISIS dan Al-Qaeda sebagai global jihad. Kita mengaji soal jihad ni. So saya secara pribadi merasa aneh dengan label yang diberikan oleh Israel. Lawan Zionis, teroris. Kau buat kerja jihad, tu global jihad. ISIS, Al-Qaeda, jihad. Ini pada pandangan saya Abbas, ini suatu yang mengelirukan. Anda melihat bagaimana? Okey, pandangan saudara moderator dan semua sahabat-sahabat. Ini adalah strategi, pandangan adalah strategi selampang bermata-mata. Antara yang pertama sekali adalah untuk melemahkan ataupun melemahkan semangat perjuangan membebaskan bumi Palestin itu dan menidakkan sokongan daripada negara-negara luar yang simpati dengan apa yang terjadi di Palestin. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk membusukkan dan memburukkan nama perjuangan Islam itu sendiri. Apabila timbulnya watak
ISIS dan juga Al-Qaeda ini, yang pandangan saya, di mana asasnya mereka ini berada. Saya bagi contoh, Hamas, Hizbullah dan juga Jihad Palestin, mereka ini bermotifkan untuk membebaskan bumi Palestin daripada dijajah oleh Zionis Israel. Itu beri clear tujuan dia. Objektif terbentuknya Hamas, Hizbullah dan juga Jihad Palestin inilah untuk membebaskan bumi Palestin dengan cara mengangkat senjata. Manakala ISIS dan juga Al-Qaeda, apa sebenarnya objektif mereka? Apakah peranan mereka itu apabila mereka berada di Syria sebagai contoh? Apa peranan mereka bila mereka berada di Yaman? Dan apakah mereka ini adalah satu sifat ataupun satu sikap yang sangat keras kepada sama-sama Muslim? Sikap mereka keras bersama-sama Muslim. Mereka mengamalkan takfiri. Tak setuju dengan aku, kafir. Dan akhirnya menjadi satu permasalahan baru dalam negara kita, dalam dunia ini, apabila kita nak menilai, orang melihat, oh, perjuangan Islam adalah teroris. Semua perjuangan Islam adalah teroris. Pembentukan dua karakter ini adalah, pandangan saya ialah, yang pertama sekali serampang bermata-mata disebabkan oleh kebangkitan perjuangan bumi Palestin itu sendiri, dan untuk melemahkan mereka dan mendapat simpati daripada negara luar, negara-negara besar, maka dia ada watak-watak lain khusus untuk merosakkan imej perjuangan Islam itu sendiri. Hamas, Hizbullah dan juga Jihad Palestin, matlamat tujuannya jelas, membebaskan bumi Palestin walaupun dengan kaedah mengangkat senjata. Al-Qaeda dan juga ISIS juga mengangkat senjata. Tapi apa tujuan mereka? Mereka mahu membebaskan apa? Mereka mahu menjalankan satu misi apa? Tak jelas, kita tak tahu pun apa tujuan mereka sebenarnya. Bahkan dengan keadaan adanya mereka ini merosakkan lagi nama perjuangan Islam itu sendiri, dan melemahkan juga keadaan pandangan persepsi masyarakat dunia kepada perjuangan Islam juga sudah jadi rosak. Sebab itu timbulnya orang yang jadi keliru tentang perjuangan Hamas ini, sama ada dia adalah satu terorisme ataupun tidak. Ini saya nampak itu permainan yang dimainkan oleh satu kuasa lain di belakang, behind the scene, tangan-tangan rakyat ini yang main di belakang ini, yang menyebabkan simpati ataupun kekeliruan rakyat masyarakat dunia kepada perjuangan Palestin itu sendiri. Kalau benarlah perjuangan Al-Qaeda dan ISIS ini membawa kepada kebaikan umat Islam, apakah tujuan dan di manakah kejayaan yang mereka bawa? Jelas tidak ada. Melainkan keganasan dan juga cara mereka uruskan sebuah konflik itu sangat-sangat, bahkan mereka telah pencipta konflik. Ya, kalau kita lihat Al-Qaeda, Hamas, Hizbullah dan juga Jihad Palestin, mereka tak pernah buat video-video yang memenggal kepala orang, kepala musuh dan sebagainya. Tak pernah. Tak pernah. Tetapi Al-Qaeda dan ISIS terkenal dengan perbuatan gitu. Sebab itu saya katakan tadi, wujudnya watak Al-Qaeda dan ISIS ini adalah untuk menjadikan label asal perjuangan Islam, asal untuk mempertahankan hak orang Islam sama ada di bumi mana sekalipun termasuklah Palestin, menyebabkan masyarakat memandang serong dan berlakunya konflik di dalam pemikiran rakyat, pemerhatian rakyat antara bangsa itu sendiri. Ini permainan-permainan di belakang yang bagi saya untuk merosakkan imej perjuangan Islam, khususnya perjuangan membebaskan bumi Palestin di Palestin, dan akhirnya mereka melabelkan Hamas, Hizbullah, Jihad Palestin ini sebagai golongan terorisme, pengganas, sama lebih kurang macam ISIS dan juga Al-Qaeda. Dan saya tak pelik kalau ada yang mengatakan agak keliru dengan situasi ini. Sebab itu kepentingan kita memahami perjuangan satu-satu kelompok itu sebelum kita nak menilai sejauh mana perjuangan itu kebenaran ataupun sebaliknya. Dan dalam isu ini, sebagai orang politik, saya kata saya orang politik muda, saya melihat mempunyai satu permainan di belakang yang menjadikan Al-Qaeda, ISIS itu adalah sebagai benda untuk merosakkan nama baik perjuangan orang Islam, termasuklah khususnya untuk perjuangan Hamas, Hizbullah dan juga Jihad Palestin membebaskan bumi mereka itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Saudara Abbas atas penerangan yang cantik itu. Kita memang orang cakap apabila melibatkan Al-Qaeda dan ISIS, terutamanya apabila dikaitkan dengan konflik Syria, memang orang Islam itu sendiri dah jadi pening. Mengangkat ISIS, mengangkat Al-Qaeda, meninggalkan Palestin bersendirian kembali sekali lagi.
Alhamdulillah, wacana ini sangat penting untuk memberi informasi yang tepat kepada kawan-kawan kita di luar sana. Bezakan Hamas, Jihad Palestin, Hizbullah mutlak memperjuangkan hak-hak orang Palestin. Al-Qaeda, ISIS jelas memesongkan perjuangan kita daripada membebaskan Palestin. Satu hal pula nak melayan puak-puak ni. Habis energi, habis tenaga, habis wang ringgit untuk melayan kumpulan yang tak tahu mana datang asalnya kan. Baik, Saudara Syahril, Israel melalui kementerian luarnya jauh pada tahun 2002, sebelum berlakunya konflik di Syria, sebelum Iran ini kena sanction, telah menyimpulkan bahawa Iran dan Syria merupakan dua negara yang menjadi penaja kepada kebangkitan rakyat Palestin, khususnya dalam Intifada kedua, kebangkitan bersenjata. Israel tahun 2002 dah kata dah, Iran, Syria penaja utama kebangkitan rakyat Palestin. Tapi hari ini kita sekali lagi dikelirukan. Iran sekian-sekian, Syria sekian-sekian. Apa komen Saudara Syahril dalam hal ni? Terima kasih kepada Saudara Wazi atas soalan tadi. Kalau kita lihat, dikatakan Iran dan Syria sebagai penaja itu sebenarnya adalah satu wajar lah. Kalau kita lihat perkembangan kebelakangan ini, ada kira kita lihat pada tahun 2000, itu sekitar September tahun 2000, selepasnya perundingan damai di Camp David, Presiden telah membebaskan beberapa militan, iaitu beberapa militan Hamas dan Jihad Islam yang telah dibicarakan dalam memulihkan hubungan antara Iran dan Palestin. Jadi mereka telah membina satu hubungan yang baik dan Iran telah raja beberapa senjata di Ukraina pada tahun tersebut, 2002. Inilah tercatat dalam. Dan kemudian Hamas itu sendiri dibayai oleh Iran, kerana mereka dibekalkan roket seperti Fajar 5, M302 untuk mempertahankan diri mereka, mempertahankan tanah air mereka daripada serangan. Kemudian kalau kita lihat, Iran dan Syria adalah dua negara yang konsisten membantu mempertahankan tanah Palestin daripada diceroboh dan dibunuh dan dizalimi oleh kuat Zionis Israel. Sekitar Arab, tiada satu pun negara yang membantu menaja Palestin. Agak malu kalau kita ni sebagai orang Arab, tapi nasib baik kita bukan orang Arab. Jadi kita lihat mutakhir ini, negara-negara ini telah difitnah tomahan. Contohnya di Syria, dan mutakhir ini kita lihat mereka ingin menjatuhkan kerajaan Bashar al-Assad dengan agenda-agenda pelbagai tomahan dan penipuan. Oleh kerana media-media media-media mereka telah dikuasai oleh pihak Amerika dan juga Israel. Begitu juga Iran, dengan pelbagai tomahan, fitnah antara umat Islam, menjadikan Syria dan Iran ini dijatuhkan demi menghalang kerajaan ini kepada Palestin. Walaupun demikian, Iran sampai sekarang masih lagi dapat menaja Palestin, terutamanya pihak-pihak pemerintah dan juga Jihad Islam, demi mempertahankan tanah mereka. Dalam masa sama, Iran juga yang juga dulu pernah membantu Palestin dalam menaja perkara senjata, malahan tentera mereka sendiri. Yang dikatakan oleh saudara Abbas sebentar tadi juga, iaitu pemberontak Hizbullah, juga kita terputus hubungan dengan saudara Syahril nampaknya. Okey, tak apa. Nanti saya harap saudara Syahril boleh masuk kembali daripada isu teknikal yang dihadapinya. Kita pergi kepada
Saudara Abbas. Abbas boleh dengar saya? Ya, saya. Baik. Yang ini, soalan ni agak controversial sikit lah. Kita pun tak jelas pentadbiran Palestin yang ada di Malaysia ini berpihak kepada Hamas ataupun berpihak kepada Fatah. Okey, umum mengetahui bumi Palestin sekarang telah dipecahkan kepada dua pentadbiran. Fatah diketuai oleh